السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa Ala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyambung semula kelas pengajian kita, membacakan kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulumul Hikam, yang mana pada malam ini kita telah pun sampai pada hadis yang ke-40 dah. Alhamdulillah. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Pertama saya minta maaf lah. Saya terlupa pakai tepiah. Saya naik motor ni, jadi selalu kepiah tu duduk dalam kereta. Jadi duk fokus ke helmet, lupa kepiah. Baik, tak apa boleh aku nak apa ni lah. Apa? Ya ke? Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis kita pada malam ni hadis yang ke-40. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ni ataupun dikenali juga dengan kitab hadis 40, walaupun dia dikenali dengan hadis 40, akan tetapi dia ada bukan hadis atau 40 lah kan. Dan itu biasalah orang Arab ni, dia biasanya dia akan bundarkan kepada jumlah yang paling terdekat lah kan. Baik, hadis yang ke-40, al-hadithul arba'un an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua belah, memegang bahuku. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Kata Abdullah bin Umar, apabila engkau berada di sore hari, yakni petang hari lah, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu sore hari, yakni petang hari. Wa khudh min sihhatika li maradik. Dan ambillah dari masa sihatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan dari hidupmu untuk matimu. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Hadis ini adalah pokok yang menganjurkan pendek angan di dunia, dan bahawasanya seorang mukmin tidak patut untuk menjadikan dunia sebagai tempat menetap dan tempat tinggal abadi sehingga dia merasa tenang-tenang sahaja di dalamnya. Akan tetapi hendaklah dia di dunia ini bagaikan seorang yang tengah dalam perjalanan safar,
yang sedang menyiapkan barang bawaannya untuk segera pergi. Itu secara umumnya. Hadis ini adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan sudah semestinya pesanan ini bukan setakat kepada Abdullah bin Umar tetapi untuk kita semua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kita ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, jadikan dunia ni sebagai satu tempat yang asing. Sebab tu Al-Hafidh Ibn Rajab menyifatkan yang hadis ini merupakan asas kepada kita memendekkan angan-angan kita, kan? Memendekkan angan-angan, jangan terlalu panjangkan angan-angan kita sehingga kita rasa dunia ni adalah tempat tinggal kita buat selama-lamanya. Sebaliknya Nabi SAW suruh kita jadi seperti mana gharib, orang yang asing, kan? Orang asing, contohnya kita orang Pulau Pinang, kita dapat kerja di Kelantan, maka kita pi di Kelantan. Kita di Kelantan adalah kita orang asing. Pasal apa? Pasal kita cakap lagu ni, kan? Orang Kelantan kecek Kelantan, kan? Jadi kita akan jadi orang yang asing. Orang Kelantan dengar kita bercakap, cara kita makan minum kita, apa yang kita makan dan sebagainya tak sama, kan? Jadi kita ni adalah orang asing di sana. Au abiru sabil, ataupun orang yang melintah sahaja, kan? Menyeberang jalan. Jadi pun sama, mana kita takkan menetap lama di situ, kan? Itu hanya tempat laluan kita semata-mata. Jadi dinyatakan di sini supaya kita jadikan dunia sebagai tempat bukan, kita tidak patut menjadikan dunia ni sebagai tempat menetap dan tempat tinggal abadi, sehingga kita rasa terlalu selesa di dunia ini. Ini merupakan wasiat para nabi dan para pengikut mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang seorang mukmin dari keluarga Firaun yang berkata, ya qaumi innama hadhihi alhayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dan Nabi SAW juga bersabda, mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin qala fi dhilli syajaratin thumma raha wa tarakaha. Apa urusanku dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia adalah seperti seorang pengendara yang tengah dalam safar, yang beristirahat siang di bawah sebatang pohon, kemudian pergi meninggalkannya. Jadi Nabi SAW dalam hadis yang sebelum ni dan juga dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad ini, juga Nabi SAW menyifatkan yang dia dengan dunia ini sama seperti orang yang mengembara, kan? Singgah berhenti rehat sahaja, kan? Dekat satu bawah pokok, kan? Jadi duduk berhenti teduh sementara, kemudian dia akan berjalan semula, kan? Jadi ini semua adalah gambaran supaya kita tidak menjadikan kehidupan di dunia ini adalah satu kehidupan yang kekal abadi. Seorang lelaki pernah menemui Abu Dhar, lalu orang itu menoleh melihat ke sana kemari di rumah beliau. Maka orang itu bertanya, wahai Abu Dhar, mana peralatan rumah kalian ini? Beliau menjawab, kami memiliki rumah yang akan kami tuju. Kata orang itu, anda harus memiliki perlengkapan rumah selama anda masih ada di sini. Beliau berkata, sesungguhnya pemilik rumah ini tidak akan meninggalkan kami di sini. Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang terkenal dengan sifatnya yang zuhud dan juga wara', kan? Jadi dia ni diceritakan yang orang masuk ke rumah dia, orang tengok rumah dia tak ada perabot apa-apa, kan? Kosong, kan? Jadi orang tanya pasal apa, kan? Patutnya rumah ni kena ada perabot lah. Dia kata, kan, kami ada rumah yang akan kami tuju, mana ada rumah lain. Jadi rumah ni adalah rumah sementara. Jadi kita kalau duduk masuk rumah sementara, kita pun takkan beli perabot-perabot yang
untuk keselesaan. Kebiasaannya kita akan beli tu takat-takat patut padan saja kan. Tambah pula kalau kita jenis kerja PJJ pula dengan keluarga, kita biasakan sewa bilik. Tempat tidur tu haban nak tidur malam sahaja kan. Esok bangkit pi kerja. Jadi perabot tu adalah perabot yang paling ringkas dan simple kan. Akan tetapi Abu Dhar ni langsung tak ada perabot tu. Dan dia kata sesungguhnya pemilik rumah ini tidak akan meninggalkan kami di sini. Jadi dia juga macam menggambarkan seolah-olah dia menganggap bahawasanya kehidupan di dunia ni, rumah dia tu adalah menggambarkan perspektif dia terhadap dunia ini kan. Bagaimana dia melihat dunia ini, maka atas dasar itu walaupun sebenarnya dia duduk di rumah tu dan itu memang rumah dia kan, bukannya dia duduk sementara sahaja, kan tetapi dia tak mau rasa terlalu selesa dengan dunia ini dan dia memilih untuk hidup dengan sangat sederhana. Dan begitulah juga ramai di kalangan sahabat Nabi SAW yang lain. Adakah ini bermakna sahabat-sahabat semuanya macam tu, ataupun ada juga sahabat yang ada rumah yang elok? Ada kan. Anas bin Malik radhiyallahu an, kaya, rumah besar, anak ramai kan. Ada lagi beberapa orang sahabat Nabi kan. Kan tetapi kesemuanya mereka walaupun ada rumah, harta benda, akan tetapi dalam diri mereka, jiwa mereka tidak menjadikan dunia itu adalah segala-galanya kan. Baik. Ali bin Abi Talib berkata, sesungguhnya dunia ini telah bergerak pergi dan sesungguhnya akhirat telah bergerak datang, dan masing-masing dari keduanya memiliki pengikut. Maka jadilah kalian para pengikut akhirat dan janganlah kalian menjadi para pengikut dunia. Kerana hari ini adalah amal tanpa hisab, sedangkan hari esok adalah hisab dan tidak ada amal lagi. So dunia ni dia bergerak pergi, akhirat tu main. Dia kata dua-dua ada pengikut. Jadi dia kata jangan kita ni jadi pengikut dunia, kerana hari ini adalah amal tanpa hisab. Maknanya kita duduk di dunia ini adalah tempat untuk kita melakukan amal salih. Tapi adakah amal salih itu dihitung dan juga dihisab oleh Allah Azza wa Jal? Belum lagi. Di mana dia akan dihitung dan dihisab oleh Allah Azza wa Jal? Di akhirat nanti. Sebab itu dia kata, sedangkan hari esok itu adalah hisab dan tidak ada amal lagi. So pada waktu tu sudah tidak ada peluang lagi untuk melakukan amal salih. Yang ada hanyalah hisab oleh Allah Azza wa Jal. Pada waktu tu semua orang akan mengharapkan kalaulah ada peluang nak patah balik ke dunia. Baik. Apabila dunia ini bukanlah tempat tinggal dan kediaman bagi seorang Muslim, maka sayugianya seorang mukmin di dunia berada dalam salah satu dari dua keadaan ini. Pertama, dia menjadi seolah-olah dia adalah orang asing yang tinggal di negeri orang, yang hanya menginginkan untuk berbekal buat kembali ke negerinya. Atau dia menjadi seolah-olah dia adalah seorang musafir yang tidak menetap sama sekali, di mana selama siang dan malam dia terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Oleh kerana itu Nabi SAW berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma agar di dunia dia berada dalam salah satu dari dua keadaan di atas. Pertama, seorang mukmin menempatkan dirinya seolah-olah dia adalah orang asing di dunia, yang membayangkan untuk menetap akan tetapi di negeri yang bukan negerinya, di mana hatinya tidak terpaut kepada negeri yang bukan negerinya, tetapi terpaut kepada negerinya yang kepadanya ia akan kembali. Macam saya sebutkan tadi inilah, bila kita asai di satu tempat, kita bekerja di tempat yang lain, sudah semestinya kita bukan tak seronok duduk situ kan. Kita seronok, akan tetapi kita duk teringat nak balik ke tempat asal kita kan. Saya mula-mula kerja dulu, saya duduk di Ipoh, Perak kan. Jadi cara orang Ipoh bercakap pun dah lain kan. Tak sama macam kita. Dia bunyi lagu mana tak tahu kan. Lepas tu nasi kandak ada kan. Nasi kandak kita jenis orang Kut ni dia nak kena juga yang tu kan. Jadi kalau tak kena tu dia macam tak boleh nak duduk betul tak kan. Jadi tapi alhamdulillah ada kan. Tapi kita tetap rasa macam tak sama macam di tempat kita kan.
Jadi macam itulah Nabi SAW inginkan kita di dunia ni seperti itulah keadaan kita. Bukan bermakna kita tak orang kata apa, tak enjoy langsung kehidupan di situ, kan? Kita enjoy kehidupan di situ, kita cuba nak menyesuaikan diri dengan orang tempatan, kan? Kita makan makanan tempatan. Seperti itulah juga kita di dunia ni. Adakah Islam melarang kita untuk nak mencari keselesaan hidup di dunia ni? Tak, kan? Akan tetapi jangan kita sampai terlalu selesa sampai kita tak mau balik dah ke tempat asal kita. Itu yang Nabi SAW maksudkan pada yang pertama, kan? Sebab tu dia kata, siapa yang seperti itu keadaannya di dunia, maka tidak ada keinginan baginya kecuali membekali dirinya dengan apa-apa yang bermanfaat baginya saat kembali ke negerinya, sehingga dia tidak akan menyibukkan diri dengan menyaingi penduduk negeri setempat di mana dia adalah orang asing di tengah mereka dalam kemuliaan mereka, dan dia tidak akan resah dengan kehinaannya di tengah mereka. Jadi maksudnya dia taklah cuba nak sampai nak jadi seperti mana orang tempatan, tak, kan? Dia masih mengekalkan jati diri dia, kan? Jadi begitulah juga kita sebagai seorang mukmin di dunia ini hanyalah tempat yang bersifat sementara. Dan kita sibuk untuk nak mencari bekal, mengumpulkan bekalan sebanyak mungkin untuk kita balik ke tempat asal kita. Saya suka kalau tuan-tuan tengok macam mana warga asing yang bekerja di negara kita, kan? Macam mana mereka kerja di negara kita ni, makan minum dia pun ala kadar sahaja, kan? Dan banyak duit tu dia buat apa? Dihantar balik ke negeri dia. Tuan-tuan pilihlah tanya, kan, kerja-kerja di kedai-kedai nasi kandang tu, kan? Makan minum dah ada, tempat tinggal dah ada, kan? Tu pun tak ada orang nak kerja, kan? Sampai dia terpaksa upah robot pula, kan? Lain ni dia hantar makanan. Jadi depa ni itulah, depa nak himpunkan duit untuk nak kembali. Kalau begitu keadaannya, maka kita di dunia hari ni kita sepatutnya berusaha untuk bawa bekalan. Seperti mana Allah Azza wa Jalla kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebanyak mungkin amal saleh. Dan kalau kita nak himpunkan amal saleh, adakah kita nak mengharung saja semua benda, ataupun kita nak cari betul-betul yang benar-benar boleh terpakai nanti bila kita nak balik? Betul tak? Jadi kita cuba nak menghimpunkan sebanyak mungkin yang disifatkan oleh Nabi SAW. Kehidupan dunia ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan? So Allah Ta'ala jadikan dunia ni sebagai satu ujian kepada kita supaya kita boleh menghimpunkan sebanyak mungkin amal yang saleh. Dan amal yang saleh ini sudah semestinya amalan yang menepati kehendak Allah dan Rasul. Jadi ini bekalan yang kita nak bawa. Maka sepatutnya kita tak pergi cari bekalan yang tidak jelas, kan? Jadi macam orang nak cari kerja di tempat yang bukan tempat asal dia, sudah semestinya dia akan pastikan terlebih dahulu peluang pekerjaan tu benar-benar wujud, gaji dia bagus, supaya dia dapat himpunkan duit tersebut, dia nak hantar balik ke kampung halaman dia. Jadi macam itulah kita juga di dunia ni. Dan kehidupan dunia ni singkat, kita pun tak tahu bila masa kita akan pergi di dunia ini. Maka kita patut ambil peluang hidup di dunia ini, memanfaatkan masa untuk memperbanyakkan amal saleh. Dan amal saleh, dalam kerangka amal saleh ini, amalan yang menepati kehendak Allah dan Rasul. Kita tak payah duk cari benda-benda yang sama, benda-benda yang tak jelas, duk bersuluk ke di mana-mana tempat yang asing daripada orang, kan? Kononnya untuk nak mendapatkan syahadah, zikir itu, zikir ini dan sebagainya yang tidak jelas. Maka kita hendaklah cari benda-benda yang benar-benar jelas, bekalan yang boleh kita bawa untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, seorang mukmin menempatkan dirinya di dunia seolah-olah dia adalah seorang musafir yang tidak menetap sama sekali, akan tetapi dia terus berjalan melewati tempat-tempat persinggahan hingga dia sampai ke akhir safarnya, iaitu ke kematian. Ini seperti mana Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Tuhanmu sehingga datang kepada kamu al-yaqin. Kata ulama tafsir, al-yaqin di sini adalah al-maut, yakni kematian. Jadi al-yaqin di sini bukanlah dengan maksud keyakinan pada tingkatan makrifat seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang. Tak. Al-yaqin di sini membawa maksud al-maut. Yakni individu yang masuk kategori yang kedua ni dia lebih kurang sama macam Abu Dhar tadilah, yang dia tak ambil kisah langsung kan. Jadi bagi dia akan meneruskan perjalanan dia sehinggalah dia mati kan. Jadi dalam usaha tersebut dia usaha untuk nak memperbanyakkan amal salih, membawa sebanyak mungkin bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang seperti itu keadaannya di dunia, maka keinginannya adalah bagaimana dia menambah bekalnya untuk meneruskan safarnya, dan dia tidak memiliki keinginan untuk memperbanyakkan kesenangan dunia. Inilah sebabnya Nabi SAW berwasiat kepada sejumlah orang dari para sahabat beliau agar apa yang mereka ambil dari dunia ini hanyalah seperti bekal seorang musafir. Pernah dikatakan kepada Muhammad bin Wasi', bagaimana keadaan anda pagi ini? Beliau berkata, bagaimana yang engkau sangka terhadap seseorang yang setiap hari menempuh satu marhalah menuju akhirat. Jadi dia nak sifatkan dia ni macam orang yang musafir, so jalan sahaja kan. Seorang ahli hikmah berkata, bagaimana mungkin bisa senang dengan dunia seseorang yang satu harinya menghancurkan sebulannya membinasakan setahunnya, dan setahunnya merosak seluruh umurnya. Dan bagaimana bisa bahagia orang yang umurnya mengiringinya kepada ajalnya dan hidupnya menyeretnya kepada kematiannya. So dia nak sifatkan bagaimana perjalanan masa itu kan, kalau tak dimanfaatkan sebaik mungkin maka dia akan habis begitu sahaja. Baik. Sedangkan wasiat Abdullah bin Umar dalam hadis ini, maka ia diambil dari hadis yang beliau riwayatkan ini. Jadi dalam hadis ini perkataan yang pertama itu adalah daripada Nabi SAW, manakala yang dia kata idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, itu adalah nasihat daripada Abdullah bin Umar yang mengandungi akhir dari pendeknya angan-angan, dan bahawa manusia apabila telah berada di siang hari dia tidak menunggu pagi tiba, dan apabila dia berada di pagi hari dia tidak menunggu petang tiba, tetapi dia mengira bahawa ajalnya akan datang kepadanya sebelum itu. Jadi dia dah prepare dah kemungkinan yang ajal dia pasti akan tiba. Sebab itu kita lihat di sini seorang salah berkata, aku tidak pernah sekalipun tertidur di mana aku berbisik pada diriku sendiri bahawa aku akan terbangun darinya. Habib Abu Muhammad, ni nama dia Habib, kemudian kunyahnya adalah Abu Muhammad, menyampaikan wasiat setiap hari sebagaimana berwasiatnya orang yang sedang sakaratul maut, tentang siapa yang akan memandikannya dan hal-hal yang semacamnya. So ini juga antara yang diriwayatkan daripada amalan para salafus salih. Mereka akan sentiasa memastikan wasiat mereka senantiasa tersedia. Jadi sebelum dia tidur dia pastikan wasiat dia memang dah ada. Sebab itu mereka senantiasa merasakan kehidupan ni adalah kehidupan yang sementara sahaja. Syekh Al-Albani rahimahullah, dia juga kalau tuan-tuan baca dalam Ahkam Janaiz, dia juga ada tulis wasiat, dan dia galakkan supaya kita tulis wasiat. Antara dalam wasiat tu adalah supaya siapa akan mandikan jenazah kita kan. Dan dia juga tulis dalam tu supaya mengingatkan pengurusan jenazah dia diuruskan menepati dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi ini juga antara benda yang boleh kita buat. Sebab kadang-kadang mungkin kita duk ngaji dan sebagainya kan, akan tetapi sebahagian ahli keluarga kita mungkin tak jelas dan tak faham kan, lalu menyebabkan bila kita mati meninggal dunia kan, cara kita diuruskan jenazah itu tidaklah menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita buat wasiat kan, peringat dah kan, tetapkanlah nanti kalau saya mati siapa yang akan
mandikan jenazah saya, kan? Macam mana dia akan diuruskan, kan? Supaya kita ni rasa yang dunia ni adalah bersifat sementara, kan? Tambah ada ni, ada orang duk jual kit pengurusan jenazah, buh dalam kotak siap tu. Beli, buh dalam bilik tidur tu, kan? Mengadap katil kita. Jadi sebelum nak tidur tu duk nampak, kan? Dia kadang waktu tidur ni panjang angan-angan, kan? Kita duk teringat nak tukar kereta, nak upgrade rumah, nak macam-macam lah waktu tidur, kan? Waktu tangan duk ada atas dahi. Kadang dia fikir masalah, kadang-kadang masalah dia duk angan-angan. Jadi sambil-sambil duk angan-angan tu, tiba-tiba terpandang kotak pengurusan jenazah tu. Dia slow lah sikit, kan? Saya tak kata kena beli benda tu, kan? Tak pergi duk pakai beli pula dak, kan? Tu orang buat bisnes tu tak apalah, kan? Tapi kalau ada tu bagus, kan? Ukur dah siap-siap dengan ukuran yang sesuai dengan badan kita, kan? Lipat buh lah tu. Abang dah kat rumah kita, abang kat ni, abang nak besar ni, kalau abang mati hak ni ya, kan? Dah ada siap dah, abang dah prepare siap dah, kan? Lagi dia duk riau pula, kan? Tiba-tiba kita buang tebiat apa pula, kan? Tapi setidak-tidaknya kita telah pun ada persediaan ke arah itu, dan setidak-tidaknya ia mampu mengingatkan kita, kan, tentang hakikat dunia ini. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bakar Al-Muzani rahimahullah berkata, jika seseorang di antara kalian bisa tidak tidur di malam hari kecuali wasiatnya telah tertulis di samping kepalanya, maka hendaklah dia lakukan, kerana dia tidak mengetahui, mungkin saja dia tidur di antara penduduk dunia, dan ketika pagi tiba dia telah bersama dengan penduduk akhirat. Ini di alam barzakh. Dan bukan satu dua, dah banyak dah jadi macam ni, kan? Di kalangan kawan-kawan kita, saudara mara kita, kan? Mati tu dalam tidur, kan? Jadi kita semua kena beringatlah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Dan ambillah dari masa sihatmu untuk masa sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu. Yakni kerjakanlah amal-amal salih ketika sihat, sebelum engkau terhalang melakukannya kerana sakit, dan ketika masih hidup sebelum engkau terhalang oleh kematian. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang ramai yang lalai dengan dua nikmat ini, yakni as-sihhatu wal faragh, nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan masa, kan? Dan kita akan rasa benda ni apabila kita sakit. Dan waktu sakit duduk di hospital, pakai beg kencing, kan? Tangan orang masuk ayak, duduk terbaring, nak bangkit pun tak boleh, apa pun tak boleh. Pada waktu tu kita tak akan ingat benda lain, melainkan kita rasa, pasal apa lah waktu sihat lu aku tak buat itu, aku tak buat ini, kan? Akan tetapi duka cita ada sebahagian daripada masyarakat Muslim hari ini, waktu sakit tu pun tak ingat ke Tuhan lagi, kan? Waktu sakit tu tidak salat, kan? Masih lagi mengingatkan pada harta, kan? Duk ingat lagi harta ni nak buat lagu mana dan sebagainya, sedangkan kita sudah berada pada tahap kritikal yang sepatutnya fokus kita pada waktu itu adalah mengharapkan keajaiban Allah Azza wa Jal menghilangkan penyakit kita pada waktu itu. Baik. Satu lagi adalah faragh, yakni nikmat pada waktu masa yang lapang dalam kehidupan kita, kan? Jadi kita selalu duk rasa nantilah, tunggu nanti bila dah pencen barulah nak banyakkan amal saleh, nak rajin pergi ke masjid, nak pergi duduk di pondok dan sebagainya. Kita macam tu kadang-kala cara fikir sebahagian daripada kita. Baik. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum
sebelum matimu. Hadis ni hadis yang masyhur lah. Walaupun hadis ini ma'lul, ada masalahnya pada sanad hadis ni. Sebahagian ulama menyatakan hadis ni lebih tepat adalah hadis yang mursal. Taib. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, badiru bil a'mali sittan tulu'asy syamsi min maghribiha. Segeralah melakukan amal salih sebelum datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. So ini semua adalah asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Antaranya adalah matahari terbit dari tempat terbenamnya, awid dukhan, ataupun asap. Ad-dukhan adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nasa hadha 'adzabun alim rabbana kshif 'anna al-'adzaba inna mu'minun anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. So, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyifatkan tentang ad-dukhan, yang mana kalau kita terjemah secara literalnya, dia adalah asap lah. Bagaimana rupa bentuknya, wallahu a'lam, tidak pula diperincikan, dan bila dia akan datang dan sebagainya, wallahu a'lam. Yang pentingnya ia akan datang pada akhir zaman, pada waktu tu menunjukkan tanda-tanda kiamat yang besar, yang sangat hampir nak berlaku. Jadi adakah ia sama seperti kejadian jerebu ke, kadang tentang, kalau ingat bila berlaku jerebu yang dahsyat, orang akan mengaitkannya dengan ad-dukhan ini, akan tetapi kita katakan wallahu a'lam, dan sudah semestinya ia tidak sama, tidak sama. Baik. Seterusnya awid dajjal, ataupun dajjal. Dajjal kita semua dah sedia maklum. Dajjal ni dia orang, dia bukanlah merujuk kepada makhluk yang pelik, ataupun kumpulan tertentu, negara tertentu ke, China, Amerika ke, dan sebagainya. Dia adalah orang. Nabi SAW menyifatkan yang dia ni ada masalah pada matanya. Jadi dia bukan mata satu duduk di tengah macam ni, tak. Dia ada kecacatan pada matanya, dan dia akan datang dengan fitnah yang sangat dahsyat, seperti mana yang Nabi SAW sifatkan, kalau dia minta hujan turun, dia pergi ditanya satu orang mana kubur orang tua dia, kawan tu pergi tunjuk, dia kata mangkit daripada kubur, kawan tu mangkit daripada kubur, itu dahsyatnya fitnah dajjal. Awid dabbah, ataupun dabbah. Dabbah ni disifatkan dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. So bila datangnya akhir zaman nanti, akan Allah Taala akan keluarkan akhrajna lahum dabbatan minal ard. Dabbah ni merujuk pada binatang. Macam mana bentuk binatang tu? Besar dia macam mana? Wallahu alam. Dinosaur ke apa ke, wallahu alam, kita pun tak tahu, tukallimuhum. Allah Taala sifatkan satu ciri dia. Dia boleh berkata-kata, dia boleh bercakap. Jadi takatlah ni kita tak jumpa lagi lah binatang yang boleh bercakap. Baik. Hadirin hadirat dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis ni dia nak cerita tentang keperluan untuk kita memperbanyakkan amal saleh sebelum datangnya tanda-tanda kiamat yang besar. Tapi dari satu perspektif yang lain pula adalah tanda-tanda kiamat ini adalah satu tanda yang Allah nak ingatkan kita supaya kita bersedia memperbanyakkan amal saleh sebelum datangnya tanda-tanda ini. Bukan bermaksud kita nak fokuskan kepada tanda-tanda itu. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab akhir-akhir ni ramai orang obses dengan benda-benda ni, Sukan Commonwealth ada apa? Lembu. Lembu besar pun ada. Saya tak tahulah kaitan dia apa, Tapi geng-geng ni duk kata
Pasal apa tak ada ustaz-ustaz ulas pasal lembu ni? Ini mereka sudah lama merancang, kita saja yang lalai. Haula wala quwwata illa billah. Kita tengok memanglah setiap kali sukan tu dia akan ada lah maskot dia, macam-macam kan. Jadi kita pun tak tahu tu memang gimmick dia punya dan sebagainya. Dan nak suruh kita ulah. Syekh Ibn Baz rahimahullah, mufti Arab Saudi dulu kan. Orang tanya dia pasal Dabatul Ard. Dia kata, yalah, dia baca ayat tadi dalam surah An-Naml ayat 82, dia cerita pasal itu. Kemudian dia kata memang ada banyak khabar yang cerita pasal benda ni, tapi kesemuanya tidak ada satu pun riwayat yang sahih tentang bab ni. Dan dia kata takat tu saja, ulah. Dia kata dah, kelas. Nah, dah. Habis. Lalu kita kata cerai Syekh ni. Kita akhir ni kita patut mengulas tentang banyak ni perancangan Zionis, Dajjal nak mai dah ni, kita patut beringat pasal benda ni mai musim haji mana, tak lama lagi akan berlaku peristiwa besar berapa kali dah besar-besar ni Ustaz Syekh duk pesan jaga-jaga kena banyak duk baca itu baca ini, kita kena naik Gunung Jerai dan sebagainya, macam-macam Jadi kita kata tanda-tanda ini ada hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla tidak, dan juga Nabi SAW tidak memperincikan semua benda ni. Supaya apa? Supaya kita bersedialah. Yang tu saja. Tanda-tanda ini, kezahiran tanda-tanda ini, kebenarannya pasti akan dinyatakan oleh para ulama. Para ulama pasti tidak akan mendiamkan benda ni. Bila waktu benar-benar dia main. Akan tetapi setakat ni kita ulas setakat mana yang ilmu yang kita ada. Nak memperincikan macam mana benda tu Dajjal ni, macam mana bila dia nak mai, tak lama dah, tahun berapa. Ulama dahulu ada yang terjebak dalam hal ini antaranya Asyuti rahimahullah dia juga terjebak dalam nak meramalkan bila akan datangnya kiamat tu. Dan hak dia ramal tu pun terlepas dah. Jadi ini bermakna kita tidak ada faedah pun untuk nak obses dengan benda-benda seperti ini, sehingga kita terlibat dalam teori konspirasi yang tidak berkesudahan sampai ke tahap ada orang ni, ada sahabat beritahu yang pakat pergi beli berah, pergi beli itu ini bekalan macam, pergi bawa keluarga dia sampai pergi duduk dalam hutan dan sebagainya tinggal habis kerja anak tak mau dah sekolah, ni homeschooling lah apa homeschooling atas pendirian masing-masing, tak apalah, tapi ni pasal dia kata tak lama dah ni, tak lama dah, diulang tak lama dah tu banyak kali dah Jadi kita katakan sepatutnya masa yang ada ini adalah kita fokuskan kepada amal salih, kehidupan dunia teruskanlah seperti biasa dan seperti mana kita nyatakan, jangan jadikan dunia ini adalah segala-galanya. Baik. Yang dimaksudkan dengan ini adalah bahawa semua ini menghalangi seseorang untuk melakukan amal-amal yang baik, dan sebahagian darinya menyibukkan darinya, baik khusus bagi seseorang seperti kefakirannya, kekayaannya, sakitnya, tuanya dan matinya, dan sebahagian lagi bersifat umum seperti terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal dan fitnah-fitnah yang mengganggu. Dan sebahagian dari hal-hal yang umum tersebut tidak berguna amal setelahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menyifatkan beberapa perkara. Antaranya kata Allah Azza wa Jal, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, dalam suratul Mu'minun ayat 99. Allah Azza wa Jalla kata, sampai apabila tiba kematian pada seseorang di kalangan mereka ni, mereka kata apa? Qala rabbirji'un. Mereka minta supaya Allah Ta'ala kembalikan mereka ke dunia balik. La'alli a'malu salihan fima taraktu.
Dia kata mudah-mudahan aku boleh buat amal salih yang dulu ni tak dan kan. Dulu ni tinggal tak dan nak buat. Kemudian Allah Taala tempelak mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Azza wa Jalla, hak tu macam Allah Taala kata macam ni, hak tu hang sembang saja. Lebih kurang macam tu kan. Hak tu kira hang sembang saja kan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang dia tu barzakh. Apa makna barzakh? Pemisah dah kan. Maknanya tak boleh, kita dah takkan boleh kembali semula ke dunia ni kan. Sehinggalah hari kita dibangkitkan nanti. Dan dalam ayat yang lain, dalam suratul Munafiqun ayat 10 dan ayat 11, Allah Taala menyifatkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Taala menyeru supaya kita menginfakkan apa yang Allah Taala telah rezekikan kepada kita sebelum datang kepada kita ni kematian. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, kalaulah boleh lewatkanlah sikit kan. Mati tu dah mai, kita akan minta supaya Allah Taala lewatkan sikit. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan aku akan sedekah. Wa akum minas salihin, supaya aku jadi di kalangan orang yang salih. Kata Allah Azza wa Jalla, wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Taala sama sekali lan, maknanya litabid, selama-lamanya, sama sekali tidak akan melewatkan, menangguhkan ajal seseorang bila masanya telah pun tiba. Jadi kita semua macam tu kan. Cara fikir kita adalah nanti selalu lah kan. Ada duit nanti selalu, banyak benda ni nak ni kan. Lalu kita rasa nanti selalu. Bila sampai sahaja ajal kita, pada waktu tu barulah kita nak minta kepada Allah supaya dilewatkan sikit dan diberikan peluang untuk kita melakukan amal salih. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Thalathun idza kharajna lam yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad-dajjalu wa dabbatul ard." Ada tiga hal yang apabila telah muncul, mereka tidak lagi berguna iman orang yang belum beriman sebelum itu atau belum berbuat kebaikan dengan imannya, iaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, munculnya dajjal dan keluarnya haiwan yang boleh bercakap dari dalam bumi. Hadis riwayat Muslim. Maka yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin adalah bersegera mengerjakan amal salih sebelum tiba saatnya dia tidak mampu lagi untuk mengerjakannya, dan sebelum dia dihalangi oleh banyak hal untuk bisa mengerjakannya, baik sakit atau kematian, atau dia melihat sebahagian dari ayat-ayat termasuk yang jika telah muncul maka amal salih tidak lagi diterima. Jika masalahnya seperti ini, maka seorang mukmin harus memanfaatkan apa yang tersisa dari umurnya. Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, setiap hari yang dialami oleh seorang mukmin adalah ghanimah. Jadi dia adalah sesuatu yang sangat berharga yang perlu kita manfaatkan masa dan ruang yang ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi hadis ini adalah hadis yang ingin mengingatkan kita tentang bagaimana sepatutnya kita berinteraksi dengan dunia ni, supaya kita tidak lalai dan kita berusaha untuk memanfaatkan waktu dan masa yang ada ini untuk memperbanyakkan amal salih. Dan kita pun telah melalui hal ini di sekeliling kita, di kalangan sahabat-sahabat kita. Ada yang telah pun tahun lepas dia ada dengan kita, sekarang dah tak ada dengan kita. Dan kita sewajarnya saling ingat mengingati antara satu sama lain supaya kita memanfaatkan masa yang ada untuk amal salih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal salih yang kita lakukan. Sebagaimana pada hari ini tuan-tuan dan perempuan berpuasa sempena Ashura dan semalam Tasu'a, dan kalau yang terlepas nak puasa Tasu'a, so esok dia boleh puasa lagi untuk memenuhi maksud menyalahi ahli kitab seperti mana yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kesemuanya amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Jadi saya kira cukup sekadar itu kuliah kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.